Jadi tuan-tuan. Mampu. Dia mampu. Dari apa kita nak bagi amfiku tu? Mesti ada tindakan tuan-tuan ya. Jangan dengar dia balik orang mau rupa itu juga. Jangan. Mana letih kita. Jadi buka tabung. Tak apa yang tak payah bernazalah. Dia mampu letak. Berapa pun letak. Satu masa serah. Serah sekali dengan tabung-tabung. Buat tabung lain pula. Min tayyibati ma kasabtum. Yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, yang kami keluarkan untuk kamu daripada bumi ini. Maknanya padi, apa saja yang sifatnya macam itu. Wala tayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk. Tunfiku, dan kemudiannya kamu infakkan. Jangan dah tak ada dah tu sisa. Kan kalau kisah Habil dengan Qabil tu kan, Habil seekor kibas, Qabil hampir gandum. Udah tak nak tu barulah nak dikorbankan, nak diberikan kepada Allah. Tuan-tuan, satu kisah kan. Kisah ni bab tawasul. Macam mana doa orang itu dimakbulkan Tuhan. Antara ciri makbul doa ni melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Tugas dia hari-hari mengolah susu. Dan ada sikit susu, dia bawa balik susu kambing. Dia berikan kepada ibunya dulu, baru dia bagi pada anak beranak dia nak minum. Satu kali orang ini masuk dalam gua, pintu gua tutup. Wahai Allah, kerja aku mengolah susu, dan aku bawa balik susu ni, mesti aku bagi pada ibuku dulu. Lepas itu barulah aku beri minum pada yang lain. Wahai Allah, bukalah pintu gua ni. Buka pintu gua. Kita gaji kita ke mana dulu? Ni pergi ambil gaji ni pada kawan dulu ke? Bagi kawan makan dulu ke? Atau tabung jihad dulu? Ada keutamaan ni. Jadi dalam konteks yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita ni, yang kita nak infak, yang terbaik. Bukan al-khabitha atau al-khabisu, bukan. Yang dah tak ada kita gunakan. Itu sebab subuh tu pasal apa? Kita nak mula belanja je, letak dulu dalam tabung subuh kita. Belum lagi kita belanja yang lain-lain. Kita memulakan perbelanjaan hari itu dengan meletakkan sikit wang yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah pada kita ke tabung jihad yang dalam rumah kita. Baru berkat rezeki kita ni. Tuan-tuan, seperti yang saya sebut, Allah sebut anfiqu, beri. Jangan takut beri. Kita ni takut beri. Kau takut tak dapat balik? Beri, mesti Allah bagi balik. Tuan-tuan tengok ya, ada tak orang pergi Mekah naik package Zamrud 100,000, 2 orang duduk sekelip. Balik-balik udah apa-apa. Apa yuk ke umrah? Awak naik haji dulu Zamrud, udah tak ada duit, minta sedekah. Ada yang jumpa kan? Orang pergi umrah, tiap-tiap tahun pergi umrah, 56,000 seorang, berdua pula 15,000.
Balik udah apa-apa, kena duduk depan pintu masjid minta. Tak. Allah cukupkan. Ada yang segera Allah Ta'ala beri, ada yang lambat sikit. Macam-macam lah. Walastum bi'akhizihi illa antu'midu fi. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan kecuali dengan memejam mata padanya. Benda yang kita tak ada tu baru kita nak infak. Tuan-tuan, kalau kita buat kempen baju terpakai, satu masjid datang, bondong-bondong lori ke tera ke, mari. Kalau kita kempen baju baru, apa jauh? Berapa orang ramai hendak. Kita nak bagi baju baru pada anak yatim. Sila tuan-tuan tunggu di apa ada store, Giant ke apa ke. Tengok berapa orang nak bagi. Tak ada. Tapi kalau baju terpakai lah, selori, 2 lori, 3 lori. Kita tak ada dah benda tu. Kita nak bagi banyak. Padahal benda tu kita tak ada. Kita pun tak ada nak bagi ke orang. Itu sebab datang hadis Nabi kan. Apa hadis Nabi ni? Kamu tidak dikata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu belum lagi sempurna iman yang kamu bagi benda yang kamu tanda kepada orang lain. Kamu tidak mencintai orang lain itu macam kamu mencintai diri kamu sendiri. Yang kamu tanda tu baru kamu nak bagi ke orang. Walastu bi'akhizihi illa antu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Di hujung ayat ni Allah memberi jaminan sifat diri dia. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah Ghani, maha kaya. Allah tidak memerlukan RM1 kita bagi. RM1 yang tuan-tuan bagi tu Allah tak perlu. Allah tak berhajat pada harta kita, tuan-tuan. Ya. Dia sebab apa dia tidak berhajat kepada harta kita? Dia Ghani, dia maha kaya. Seluruh alam ni dia punya. Tuan-tuan sebutlah. Matahari, bulan, bumi, langit, siang, malam. Baru ni berlaku gerhana bulan. Gerhana matahari, bulan. Gerhana matahari. Ingat tidur. Jadi bumi. Orang kata lepas gerhana matahari ni ramalan cuaca kata apa? Kemarau panjang. Ipoh tadi hujan elok. Pasal alam ni Tuhan punya. Tapi tak tahu hujan. Hujan. Jadi Allah Ta'ala tu Ghani, dia maha kaya. Tuan-tuan infak RM1, Allah balas. Yang sekadarnya lah. Kalau tuan-tuan beri banyak. Baru ni ada orang kutip semua, dia bagi rantai. Ada juga saya terima rantai. Buka-buka envelope duit, kita tengok rantai. Kita ingat rantai bersalut emas. Pergilah bawa kedai. Bawa kedai lah tu kau nak macam mana nak guna. Boleh apa tuan-tuan kau? Gamak-gamak tuan-tuan. RM50. Bila bawa kedai, satu kedai ini nilai, satu kedai ini nilai, lebih kurang RM1,570. Lepas tu, rantai tu lepas. Hebat. Ada orang sampai tahap tu. Pasal meh ni siapa tak nak? Makcik macam mana? Nak meh lah. Kalau suami nak bagi rantai meh lah, makcik macam mana? Saya tak nak lah. Kalau tak nak tu alim-alim kucing lah.
Mesti kita dengar. Pantai. Jadi inna allaha ghani. Lepas itu hamid pula. Dia tetap akan membalas orang-orang yang membuat baik kepadanya. Terpuji. Ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat dalam arahan orang beriman ke-8. Dalam ayat sebelum ini Allah Ta'ala mencirikan jenis amalan manusia yang diterima di sisi Allah Ta'ala, iaitu ikhlas. La tubtilu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu, ayat sebelum ini. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan. Tuan-tuan, ayat ni walaupun disebut infak, ya, bil manni wal azab, kamu ungkit dan kamu sebut sakitkan hati orang menerimanya, mana konteks yang luas, ada amalan kita akan dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala batal? Sebab tidak memenuhi ciri dan kriteria yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jangan kata semua amalan kita diterima Tuhan. Tak. La tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kamu. Dalam ayat ini pula Allah Ta'ala mencirikan jenis harta yang mahu diinfakkan, sama ada harta yang wajib, zakat, maupun dalam apa saja infak yang hendak diberikan. Macam mana kita nak beri itu? Mesti yang kita sangat-sangat sayang. Ayat ni kita baca, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan ni abadan. Kamu tidak akan berada di kemuncak kebaikan, di kemuncak kebajikan, hatta sehingga tunfiku, kamu beri, mimma tuhibbun, yang sangat kamu sayang. Kita simpan tadi udah jadi RM365. Sayang tak sayang? Sayang lah. Waktu tu lah, waktu sengit tak sayang, tapi udah jadi 10, jadi 100, jadi 300, sayang gitu. Nak beri kan? Pejam mata beri. Kalau kita simpan RM10 pula, oh ya, RM3,650. Sayang tak? Oh, lagi sayang. Waktu tu kita beri. Mimma tuhibbun. Tuan-tuan, saya sudah sebut asbab turun ayat ni. Nabi baca pada satu sahabat, dia isytihar. Nabi sebut tu dalam kebun tamal. Dia isytihar, ya Rasulullah, inilah kebun tamal yang terbaik yang aku ada. Aku nak infak kepada kamu. Terus respon dengan ayat. Kita nak keluarkan duit kita di bank. Di bank kita ada 50,000. Nak bagi semua pada perjuangan Islam. Taubat lahum. Faham? Ketika kita pencen, datang gratuiti 100,000 gratuiti itu, kita bagi zakatnya. Kita rasa itu pun okey dah. Itu jenis zakat awal. Kalau dia kata bukan boleh keluar zakat lagi, belum cukup nasab, setahun pun belum lagi. Kalau rupiah itu lagi sikit zakatnya. Kata dia dapat 100,000 terus keluar zakat, kita rasa besar dah zakat tu. Padahal baru RM2,500. Kita ada lagi 97,000. Tak mau kita belanja separuh pada perjuangan Islam, tak mau. Belum sampai makam kita lagi. Kita rasa banyak. Itu yang datang kuasa berubah banyak tempat ni. Masjid-masjid berubah banyak tempat ni pasal apa? Nak rebut kan duit dalam masjid lah. Satu masjid ada setengah juta duit. Apa dibuat pun tak tahu. Kutipan banyak hari Jumaat, mengajinya sikit, nanti duit masjid pun dibalu. Hamka menyatakan dalam tafsirnya bahawa segala macam usaha yang halal, termasuk dalam masuk ayat ini bercucuk tanam, bertani, bersawah, berladang, maka hasil yang baik daripada usaha dan pertanian itu hendaklah dibelanjakan dan dinafkahkan. Ada orang di sini tak berlaku sini bagi duit. Ada orang ke satu tempat bawa ubi kayu,
bagi tok guru beli kayu. Di baling dah ada orang makan siang malam beli kayu. Tak boleh pergi, getah sengit 2 kupang. Potong pula tinggal 6 kupang. Yang potong pula bukan dia punya, dia potong orang punya 6 kupang. Ada orang bawa daun selon bagi pada tok guru. Tuan-tuan ni kan bawa pula. Sekarang ni ramai orang buat cerita tanam dalam pasu je. Di Siam tu dia tanam buah durian dalam pasu. Kemetot aja pokoknya tapi keluar buah durian. Jadi dinafkahkan, sama ada dijual dapat wang nafkahkan ataupun dinafkahkan dalam bentuk yang sama. Kita ada tengoklah pasal pengalaman tu kan. Satu orang tanam pokok membelah. Buah lebat tiap-tiap musim buah lebat. Dan buah tak pernah busuk. Sekali ditawarkan pada kita, ustaz nak ambil lah. Pergi ambil. Tengok buah lebat. Ni kupeh depan ni, kupeh makan. Tak ada, busuk pun tak ada. Apa rahsia Haji buat buah ni? Buah ni tak pernah saya jual. Siapa nak ambil? Kita kalau dapat buah belah bagus ni tuan-tuan, otak suruh jual je lah. Tak kira lah 3 biji RM1 ke 3 biji RM10 ke, kira nak jual juga. Dia tak nak jual. Dari mula pokok, mula buah sampai sekarang. Kalau musim kering macam pokok mati. Macam pokok mati tu. Habis gugur semua. Lepas tu mari pula daun, mari buah pula besar-besar. Panjang-panjang ni. Tapi tak pernah busuk. Satu. Pasal apa? Diinfakkan semuanya. Siapa nak ambil? Macam mana tuan-tuan? Boleh buat? Ada orang dia kata apa? Makan boleh, jual jangan. Dia tak ada pokok tu, buah banyak. Dia kata makan tak apa, jual jangan. Kau bagi juga, ambil lah. Tak banyak orang begitu. Jelas bahawa manusia itu mestilah terus berusaha untuk mencari rezeki. Orang beriman mestilah sentiasa berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Ini telah ditunjukkan oleh seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang ahli sufah tu, yang duduk dalam masjid beribadah, tetap mencari rezeki yang halal. Gergasi kopra zaman Nabi Sayyidina Abdurrahman Auf. Beliau adalah pembiaya utama kepada keseluruhan peperangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini maknanya sampai ke tahap itu, separuh hartanya pergi kepada jihad dan perjuangan. Kita tak sampai tahap tu tuan-tuan. Saya tak sampai tahap tu. Tuan-tuan tak tahu? Makcik-makcik tak tahu? Orang yang beri rantai tu mungkin ada 2 rantai kan, 1 rantai lepek kan kamu. Ini kita nak kutip juga Karang Pensyah, Fastaqim di Tambuk. Tuan-tuan siapa berhajat lah nak bagi infak, Karang Pensyah kita minta ke sejadah untuk kita kutip. Pasal nak mendekati masyarakat ni, nak kena ada kewangan sikit. Jadi separuh harta Abdurrahman Auf tu pergi kepada jihad. Itu sebab niaga dia bagi. Tuan-tuan, satu kali perang, nama perang Tabuk, dia bawa dia pada Nabi bukan tahu pun. Yang kata debit, kredit, bukan Nabi tahu, tapi dia bawa. Nak menunjukkan bahawa keterusan, bawa ni separuh 8,000 aku nak bagi kepada Tabuk, separuh dari hartaku. Nabi doa pada Allah, berkatilah harta Abdurrahman Auf.
Sahabat Nabi Muhammad yang miskin, Sayyidah Bilal, juga terus berusaha untuk memperoleh rezeki dari sumber yang halal, bukan menjadi peminta sedekah. Beliau keluar daripada masjid Nabi dan mencari pekerjaan. Dia tu ahli sufa, duduk dalam masjid, tapi bila lapar, keluar masjid. Itu sebab tuan-tuan, ayat makan ni kan, memang Allah Ta'ala suruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang beriman, makanlah. Kesan dari makan apa? Nak kencing, nak berak. Berapa kali masuk tanah kita pun tak tahu. Ada tuan-tuan kira? Berapa kali masuk tanah, berapa kali keluar tanah ada? Tak seorang pun tak kira. Kita nak sebut sini, urusan masuk keluar tandas ada kaitan dengan Nabi. Masuk tandas, keluar tandas, yang dibacakan doa ikut apa yang Nabi ajar, dapat pahala. Berapa ribu kali masuk tandas, keluar tandas, tak dapat berapa. Kebanyakan kita bila keluar tandas, apa bacanya? Lega. Lega bukan Nabi ajar, tak dapat pahala pun. Nabi ajar masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar pula, alhamdulillah. Itu Nabi ajar. Lega bukan? Tambah kalau cerit pula. Tak tahu apa kali keluar masuk tandas. Yang kita nak tengok ni, berpahala tak masuk keluar tandas tu? Dengan jalan mudah masuk dan keluar tandas, tabiat asasi manusia. Dia makan, nak kencing, nak berak. Di situ saja sudah memperolehi pahala yang besar. Tapi jarang diurus sebaiknya. Sudah tua baru nak masuk tandas doa. Masa muda doa. Tuan-tuan, nak masuk keluar tandas ada urusan kenabian dalamnya. Nak mangkah, itu dia punya kesimpulan. Nak makan, jangan ambil mudah ni. Itu sebab ayat Quran tu jelas, al-yawma akmaltu lakum, al-yawma naftimu ala afwahihim. Pada hari kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap ialah tangan mereka. Kita ni kalau boleh di akhirat besok, tak nak saya jawab banyak dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak soal banyak dengan Allah Ta'ala? Tak nak lah. Kita nak bereskan kat dunia, kalau boleh akhirat besok, tak ada dah soal jawab depan Tuhan. Itu sebab jangan tuan-tuan marah ke orang, jumpa depan Tuhan. Jangan. Dia tak ke mana-mana, tuan-tuan dah depan Tuhan, dia tak ke mana lagi. Lambat pula Tuhan masuk syurga besok. Kalau marah orang, maafkan. Habis ya. Maafkan ni lebih mudah. Pasal apa lebih mudah? Lebih cepat masuk syurga. Jadi bila kita maafkan orang, tak ada dendam. Bila tak ada dendam, depan Allah Ta'ala besok, tak ada dah. Nak saya jawab dengan orang yang kita marah di dunia ni, nanti kamu. Jadi maafkan. Di akhirat ni kalau boleh tak ada soal jawab dah. Terus sebab nak masuk syurga Allah, saya nak masuk syurga Allah, tuan-tuan nak masuk syurga Allah, makcik-makcik syurga Allah juga kan. Jangan benci yang Allah Ta'ala punya. Satu pun jangan. Jangan benci. Tak boleh kita nak benci yang Allah Ta'ala punya. Baru ni kita minta derma, tepi beruas, ceramah, minta derma. Habis makan, satu orang kata, kerja peh ni tak ada lain ke? Minta derma. Dia nak kata minta lagi tu, saya tahan dia. Cukup haji. Nabi tiap
kali perang buka dia punya serban, minta derma dengan para sahabat. Keji sangat perbuatan Nabi tu. Ayat tu diam terus. Ustaz minta maaf. Nabi setiap kali perang buka serban, minta derma dengan para sahabat. Hina kan? Kita bukan ada jutawan Cina nak bagi pada kita, tak ada. Kita nak bagi ni, tuan-tuan bagi ya. Ada orang lain lah, ada Cina nak bagi. Kita poket tuan-tuan. Orang marah. Sikit derma, sikit derma. Nak bagi-bagi, tak nak bagi udah. Mari ni buka sejadah kerang, nak bagi-bagi, tak nak bagi udah. Jangan kata kaku pula, dosa. Ustaz buat tu tak ada lain. Minta derma. Dosa tuan-tuan. Tapi saya maafkan. Sebab depan Tuhan ni kita tak ada lah soal jawab dengan manusia ni. Sebab kita minta ke Allah Ta'ala tu apa dia? Masukkan aku ke syurga bi ghairi hisab. Nak bi ghairi hisab ni macam mana? Dendam banyak, marah orang banyak, macam mana? Jadi jangan satu pun kita benci yang Allah Ta'ala tu. Jangan. Termasuk infak ni. Kerja yang kita nak buat hari-hari, infak. Kalau tuan-tuan ada tabung di rumah, tabung subuh, hari-hari nak masuk. Tak ada kerja lain, hari-hari nak masuk infak duit ni. Jangan marah pula. Sebab kerja inilah yang membawa kita ke syurga Allah. Budaya berinfak mendapat tentangan daripada pelbagai sudut, termasuk halangan daripada syaitan. Ini nyatakan sendiri oleh Allah Ta'ala bahawa syaitan akan menakutkan orang yang beriman dengan kemiskinan dan kekikiran. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu bisik kepada kamu dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, kemudian menyuruh kamu benda yang hina, fahsya. Tengok tadi ya, infak tu benda mulia. Kalau kita bagi, dapat pahala. Kita hina perbuatan infak. Infak ni datang dari sunnah Nabi. Kita hina Nabi SAW. Itu sebab Allah Ta'ala sebut ni jami' wa man perkataan. Syaitan tu membisikkan kefakiran. Kemudian wa ya'murukum bil fahsya, dia ajak kamu untuk buat benda mungkar, benda keji. Apa dia kekejiannya? Dia hina sunnah Nabi, berinfak. Ni orang ekonomi dia kata tak ada ke kaedah, tak ada ke ekonomi kita. Tak ada tuan. Jalan yang Nabi buat itulah. Ini orang yang tahu ekonomi segala macam ni, siapa dia? Abdurrahman Auf. Dia bawa duit ke Nabi. Tugas Nabi itu bersama sahabat berjuang. Tugas orang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala harta, bawa harta dia kepada perjuangan. Oh betul. Tengok. Itu tuan-tuan, mari sama kita hayati ayat ni. Kita hina infak, kita buat kerja-kerja. Apa dia? Kita hina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita sedar. Wallahu ya'idukumul maghfirah minhu wa fadla. Sedangkan Allah Ta'ala ya'idukum, ajak kamu, nak kurnia kamu apa? Maghfiratan min, dengan kamu berinfak itu Allah Ta'ala nak berikan keampunan kepada kamu. Wa fadla, dan segala keutamaan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Demi Allah, Allah tu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Tuan-tuan, dalam konteks infak ni, mari sama kita bertanya, selaku orang beriman, semakin berkualitikah pengorbanan kita? Sepatutnya kita sudah berada di garis penamatnya. Garis penamat ni tak panjang lah.
sepatutnya kualiti pengorbanan kita semakin bertambah hebat. Semakin berkualitikah pengorbanan yang kita laksanakan dalam jihad menegakkan agama Allah. Ini mesti dimuhasabahkan. Saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya, makcik-makcik kena tanya. Tanya belakang. Atau ia semakin merosot ke belakang dengan mengemukakan pelbagai alasan. Duit jatuh, apa lagi? Sumber kewangan tak ada, rumah ada pencen aja, lain tak ada. Apa lagi? Dua alasan kan. Untuk menjadi pelarian dalam jihad yang sah. Sedangkan itulah jalan yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Kita nak sembahyang malam yang banyak macam Nabi, tak kan? Nabi sembahyang malamnya baca 3 juzuk. Berdiri Nabi lama. Suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita sembahyang 2 rakaat. Fatihah tanpa surah. Nabi baca 3 surah panjang. Kita nak baca banyak macam tu tak? Jadi kalau itu tak dapat, mesti kita banyakkan benda lain yang mendekatkan dan mempercepatkan perjalanan kita di akhirat besok. Apa dia? Pengorbanan pada bab infak. Kena banyak. Marilah kita mencontohi sahabat Nabi Muhammad yang bernama Ayub Al-Ansari. Pada ketika mahu mengikuti sebuah peperangan setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya 72 tahun. Ada sebagian kata perang Qadisiyah, nak pergi buka kota Konstantinopel. Ayub Al-Ansari ni dia mati dalam perjalanan, betul-betul di pintu kota Konstantinopel itu. Itu sebab Turki ni ada satu kubur para sahabat, Ayub Al-Ansari yang menghadap ke laut. 72 tahun umur dia. Para sahabat Nabi Muhammad memberi nasihat supaya beliau duduk berehat di Madinah. Ayub Al-Ansari ini antara rumah yang Nabi singgah. Ketika Nabi sampai di Madinah, seorang ni ajak pergi rumah dia, orang ni ajak pergi rumah dia, orang ni ajak pergi rumah dia. Nabi kata biar unta ni tentukan mana tempat aku nak tidur malam ni. Unta ni berhenti di rumah Ayub Al-Ansari. Rumah tu 2 tingkat. Ayub Al-Ansari mempersiapkan rumah dia supaya Nabi duduk atas. Nabi kata aku nak duduk bawah. Bila Nabi kata aku nak duduk bawah, Ayub duduk atas. Tak macam mana dia buat. Lantai tirai pula. Tirai-tirai. Ya Rasulullah, tak sesuai kamu duduk bawah. Ini Ayub datang dari atas. Elok kamu duduk atas. Akhirnya Nabi duduk atas. Itu taktik tuan rumah. Nak bagi tetamu, nak memuliakan tetamu. Rumah yang dipilih oleh Nabi ialah Ayub Al-Ansari. Bila Nabi wafat, nak pergi perang Qadisiyah tu, sahabat-sahabat kata rehatlah, umur dah lanjut. Apa jawab Ayub Al-Ansari? Masih terngiang di telingaku bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Infiru hifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Bersegeralah kamu. Ni nak balik ni banyak bawa tabung subuh ni. Dengar banyak kali dah. Tok Guru sebut pun banyak dah. Bukan saya seorang dia sebut, tapi masih tak buat lagi. Udah buat pula, belum lagi berinfak. Tabung ada. Tulis kamai lagi, tabung subuh.
tapi tak isi pun. Allah Ta'ala bina karakter dalam konteks bersegera tu. Infiru, perkataan yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ada perkataan lain, bisur'ah, ada juga, tapi tak guna, Allah Ta'ala tak guna itu sur'ah, tapi Allah pilih infiru. Ni perkataan yang sesuai dengan bersegera itu. Banyaklah ahli tafsir bahas ayat ni, banyak. Kenapa kena bersegera? Pasal kita dah mati. Tak ada orang hidup kekal atas dunia. Jangan tangguh. Urusan akhirat kalau ditangguh, segera. Khifafan, ringan. Wasiqalan, berat. Dalam keadaan ringan maupun keadaan berat, sifat yang Allah Ta'ala suruh dalam jihad fi sabilillah ni bersegera. Itu sebab tuan-tuan, dalam perang Tabuk, perang Tabuk ni antara perang yang istimewa, uji para sahabat. Perjalanan jauh 1000 kilometer, bekalan yang diperlukan banyak. Lalu Nabi menawarkan, siapa di kalangan kamu? Sahabat-sahabat Nabi ni dengar siapa di kalangan kamu tu, bersegera mereka menyahut seruan Nabi. Sayyidina Osman antaranya, aku ya Rasulullah 200 ekor unta lengkap dengan kelengkapannya. Nabi berdoa, ya Allah, aku redha kepada Osman, redalah dia juga macam mana aku redha pada dia. Dalam konteks apa yang nak bersegera ni? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dan jihad dengan harta dan diri kamu fi sabilillah. Kita dah mengaji ni tuan-tuan, jangan tangguh lagi. Mana-mana yang kita boleh buat hari ni, jangan tunggu petang. Mana-mana boleh buat petang, jangan tunggu malam. Mana-mana boleh buat malam, jangan tunggu esok. Mana-mana boleh buat besok, jangan tunggu lusa. Sebab hakikat negeri akhirat itu infiru, bersegera. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik kamu in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Jadi makin banyak perkara-perkara baik kita buat dalam kehidupan kita ni, mudah-mudahan akan menyelamatkan hidup kita di akhirat. Makin banyak benda baik yang Allah Ta'ala redai yang kita buat atas dunia ni, makin cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makin banyak benda yang Allah Ta'ala redha kita buat atas dunia ni, makin senang perjalanan kita di akhirat. Pilih buat film. Dunia aku punya, dunia ana yang punya. Kalau waktu itu mantap kita. Mesti kembali kepada segala urusan kehidupan kita ni, kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.